Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Puchong. Datuk Yang Dipertua, kerajaan melalui kementerian telah pun mengisytiharkan 206 projek perumahan terbengkalai semenjak daripada tahun 2009 sehinggalah kepada 28 Februari 2014 di bawah Seksyen 11(CA) Akta Pemajuan Perumahan bagi Kawalan dan Pelesenan 1966 di bawah Akta 118. Daripada jumlah berkenaan sebanyak 149 projek ataupun 72.4% telah pun berjaya disiapkan dan diduduki dan telah pun dapat memberikan manfaat kepada seramai 22,868 orang pembeli rumah. Bagi makluman yang berhormat daripada Puchong, di negeri Selangor sahaja terdapat 60 projek terbengkalai di mana 3 projek terletak di bawah kawasan Parlimen Yang Berhormat Puchong, dan daripada 3 projek berkenaan 2 projek telah pun dikeluarkan daripada sinarai projek perumahan terbengkalai, iaitu yang pertama ialah Taman La Cottage yang mana melibatkan 427 orang pembeli daripada 541 unit rumah yang telah pun dibina dan telah pun dipulihkan dengan CF pada 23 hari bulan Januari 2013. Dan yang kedua ialah Taman Metro Puchong. Permasalahan pembeli yang terbabit iaitu seramai 44 orang telah pun diselesaikan melalui pelantikan pemaju baru iaitu Glomac Alliance Sdn Bhd dengan kaedah penukaran cadangan pemajuan yang telah pun dipersetujui oleh pembeli yang terlibat. Sementara itu Yang Berhormat, satu lagi projek perumahan yang disinaraikan di bawah kategori projek terbengkalai yang telah pun diumumkan oleh kementerian pada 16 hari bulan September 2013 iaitu Taman Saujana Puchong, Fasa 7 Puchong Selangor. Dan kebenaran merancang untuk projek ini untuk membina 240 unit rumah dan daripada unit berkenaan hanya 55 unit sahaja yang telah dijual. Dan pada masa ini kementerian sedang berusaha untuk memulihkan projek ini Yang Berhormat, di mana tawaran tender telah pun ditutup pada 19 hari bulan Mac 2014. Dan kementerian sedang dalam proses penilaian teknikal dan juga keuangan tender yang berkenaan. Dan untuk makluman Yang Berhormat juga, kerajaan memang memandang serius tentang permasalahan yang dihadapi oleh semua para pembeli kepada mana-mana projek perumahan terbengkalai. Dan sehubungan itu kementerian telah pun mengambil beberapa insentif dan juga langkah-langkah untuk menangani masalah projek terbengkalai, iaitu yang pertama, kementerian melalui Jabatan Perumahan Negara telah pun mengambil tindakan dengan mengenal pasti pemaju-pemaju yang berkeupayaan dan berpengalaman yang ataupun kita panggil white knights dengan izin untuk mengambil alih mana-mana projek pemulihan projek perumahan swasta yang terbengkalai. Yang kedua Yang Berhormat ialah melaksanakan pemulihan projek-projek perumahan swasta terbengkalai, terutamanya bagi kategori kos rendah dan juga kos sederhana melalui peruntukan yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan. Dan peruntukan ini adalah bagi menampung segala kos tambahan kepada pemulihan projek-projek yang tersebut. Yang ketiga, bekerjasama dengan Jabatan Insolvensi Malaysia atau pelikuidasi swasta bagi membantu untuk kita memulihkan mana-mana projek perumahan yang terbengkalai. Dan kementerian akan bertindak sebagai mediator bagi membantu pelikuidasi dan juga kontraktor penyelamat berhubung dengan pihak berkuasa tempatan serta agensi teknikal dan juga pihak pembiaya iaitu institusi keuangan. Dan yang keempat ialah mengenakan tindakan pendakwaan dan kompaun ke atas mana-mana pemaju yang tidak mematuhi peraturan dan juga peruntukan yang terkandung di dalam Akta Permajuan Perumahan iaitu
Kawalan dan Pelesenan 1966 di bawah Akta 118. Kelima, kementerian juga mengambil tindakan untuk menyinarai hitamkan mana-mana pemaju yang menyebabkan projek perumahan terbengkalai, pemaju-pemaju yang terlibat dengan mana-mana projek yang sakit, mana-mana pemaju yang gagal membayar kompaun, mana-mana pemaju yang engkar award tribunal tuntutan pembeli rumah, dan juga mana-mana pemaju perumahan yang tanpa lesen. Dan apabila disinarai hitamkan, maka pemaju dan semua ahli lembaga pengarah terbabit ini tidak boleh lagi memohon apa-apa juga lesen dan permit iklan serta jualan yang baru. Dan bagi makluman yang berhormat juga, pemaju juga tidak akan dapat membaharui mana-mana permit iklan dan jualan yang sedia ada. Dan sinarai pemaju-pemaju ini yang disinarai hitamkan ini juga akan kita paparkan di laman sesawang KPKT untuk rujukan pembeli dan stakeholders yang lain. Dan yang terakhir, yang berhormat Puchong, kementerian juga telah pun membuat pindaan kepada Akta Pemajuan Perumahan bagi Kawalan dan Pelesenan 1966, iaitu Akta 118 yang dijadualkan dikuatkuasakan pada bulan Jun 2014 bersekali dengan Akta Pengurusan Strata 2013, iaitu Akta 757, dan juga Akta Hak Milik Strata Pindaan 2013, Akta 318. Terima kasih yang berhormat. Ya, Yang Berhormat Puchong. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Timbalan Menteri, masalah projek terbengkalai ini masalah yang serius. Seperti mana disebut tadi, bukan saja di Puchong tapi di seluruh negara. Dan apa yang diperlukan adalah perhatian khusus daripada kementerian untuk pastikan bahawa mereka khususnya pemaju-pemaju yang terlibat dengan projek-projek ini diambil tindakan yang sewajarnya. Kerana apa yang berlaku ini memang mempunyai kesan yang sangat besar kepada pembeli-pembeli rumah. Saya dengar apa yang disebut oleh kementerian bahawa memang ada tindakan blacklist. Tetapi apa yang berlaku, Yang Berhormat Timbalan Menteri, adalah kebanyakan kalinya kita lihat bahawa syarikat-syarikat yang terlibat ini adalah anak syarikat kepada syarikat-syarikat yang lebih besar. Di mana kalau di blacklistkan itu, anak syarikat tersebut itu di blacklistkan. Tetapi sebenarnya syarikat ibu tersebut itu masih ada dan masih lagi diberikan kebenaran untuk teruskan dengan pembinaan. So, jadi saya nak tanya, apakah tindakan kerajaan supaya memastikan bahawa tindakan bukan saja dikenakan sekadar anak syarikat yang melakukan ataupun menyebabkan masalah ini, tetapi apakah tindakan khusus, general solution kepada masalah ini? Satu, berkenaan dengan blacklist, Timbalan Menteri. Nombor dua, berkenaan dengan tindakan yang boleh diambil terhadap pengarah-pengarah syarikat ini. Saya dengar Timbalan Menteri menyatakan bahawa memang ada peruntukan yang membolehkan tindakan mahkamah misalnya dibawa terhadap pengarah-pengarah ini. Saya nak tanya sama ada kementerian bersedia untuk memastikan ataupun mengubah undang-undang untuk menjadikan ianya satu jenayah, satu criminal offence sekiranya terdapat ataupun boleh dibuktikan terdapat kecuaian, criminal negligence on part of the directors of this company yang telah pun membawa kepada masalah ini. Boleh saya terima satu jawapan daripada soalan itu? Terima kasih, Tuan Speaker. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Puchong. Yang Berhormat, di bawah pindaan kepada Akta Pemajuan dan juga Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966 yang saya jelaskan tadi, iaitu Akta 118, tidak ada pengecualian kepada mana-mana syarikat. Maknanya kalau ada mana-mana syarikat seperti mana yang saya sebutkan tadi telah pun melakukan pelanggaran di bawah akta yang berkenaan, tindakan akan diambil walaupun dia adalah anak syarikat kepada syarikat induk. Dan untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan adalah tegas dalam perkara yang berkaitan dan di bawah pindaan yang saya nyatakan tadi, di bawah seksyen, termasuk dalam pindaan kepada seksyen 18A, iaitu satu pasal baru, tindakan pendakwaan terhadap pemaju perumahan berlesen yang menyebabkan
menyebabkan dengan sengaja mana-mana projek perumahan terbengkalai. Dan ini adalah pindahan akta yang telah saya nyatakan tadi yang akan dikuatkuasakan pada bulan Jun 2014. Saya nak memberikan keyakinan kepada Yang Berhormat supaya Yang Berhormat yakin dengan apa juga yang telah saya sebutkan dalam jawapan saya tadi, bahawa antara pindahan yang telah pun kita masukkan di bawah Akta 118 ini Yang Berhormat, yang merangkumi beberapa pindahan peruntukan. Yang pertama, peningkatan dalam deposit permajuan perumahan daripada 200,000 kepada 3% daripada jumlah anggaran kos pembangunan fizikal ke dalam akaun pemajuan perumahan. Kedua, pembeli rumah juga diberikan hak milik. Pembeli rumah diberikan hak milik untuk membatalkan mana-mana perjanjian jual beli SPA sekiranya tiada kemajuan di tapak yang berkenaan selama tempoh 6 bulan daripada SPA ditandatangani. Yang ketiga Yang Berhormat ialah untuk kita meluaskan di bawah Akta 118 ini, iaitu meluaskan skop tribunal tuntutan pembeli rumah bagi membolehkan pembeli rumah membuat tuntutan ganti rugi ke atas mana-mana pemaju tanpa lesen dan menaikkan kadar penalti maksimum daripada 20,000 kepada RM50,000 bagi kesalahan yang dibuat oleh pemaju. Yang kelima ialah peruntukan baru ini Yang Berhormat bertujuan agar tindakan yang serius akan dapat dikenakan ke atas mana-mana pemaju perumahan di atas alasan sengaja mengabaikan suatu pemajuan perumahan selama tempoh 6 bulan secara berterusan dan akhirnya menyebabkan suatu pemajuan perumahan itu terbengkalai. Dan yang terakhir ialah definisi kepada pemaju perumahan, kita juga perluaskan dan dia merangkumi kepada pelikuidasi supaya kewajipan pemaju perumahan dapat juga dipertanggungjawabkan kepada pihak pelidukasi. Maknanya Yang Berhormat, apa yang saya nak terangkan kepada Yang Berhormat, adakah ianya juga termasuk pemenjaraan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, Timbalan Menteri? Masih. Yang ini kita dah masukkan dalam pindaan-pindaan ini supaya dengan pindaan yang bawa Akta 118 ini Yang Berhormat, dia sudah cukup ketat untuk kita mengawal dan menentukan supaya tidak ada mana-mana pemaju yang dengan sengaja mau membuatkan projek pemajuan mereka itu terbengkalai. Saya harap kepada Yang Berhormat, tak payahlah Yang Berhormat nak risau. Dan ini juga termasuklah kepada jawapan yang telah saya berikan tadi kepada mana-mana pemaju dan juga termasuklah ahli-ahli lembaga yang kepada projek terbengkalai yang kita sinara hitamkan. Ini adalah satu tindakan yang kita lakukan secara berterusan. Dan sekiranya Yang Berhormat ada makluman tambahan kepada mana-mana pemaju di kawasan Yang Berhormat, sama ada pemaju yang berlesen ataupun pemaju yang tidak berlesen, sila maklumkan kepada kementerian. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, Kalabakan. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Kita sudah sering kali mendengar bahawa Akta 1966 hingga sekarang itu juga akta yang kita pakai. Jadi kita mau tahu, kerana apabila kita menyoal di dalam Dewan, kita sering kali dikatakan bahawa Sabah tidak termasuk dalam akta ini. Jadi di Sabah ratus ribu rumah yang terbengkalai, tidak ada tindakan. Jadi saya mau tahu, satu, akta ini boleh mengambil tindakan pemaju-pemaju yang ada di Sabah. Kedua, saya ingin tahu juga, adakah sudah tindakan-tindakan diambil yang sudah dibagi tahu kepada rakyat bahawa rumah-rumah terbengkalai itu begitu serius dan orang-orang yang mempunyai lesen ini diambil tindakan dengan sewajarnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Kalabakan. Yang Berhormat, bagi negeri Sabah dan Sarawak, saya ingat Yang Berhormat pun dah tahu jawapan yang saya nak bagi.
Bagi negeri Sabah dan Sarawak, pemantauan dan juga pemulihan dilaksanakan oleh pihak kerajaan negeri sendiri. Kerana apa yang berhormat? Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966, iaitu Akta 118. Speaker, inilah kita tidak bos hati kerana kita satu negara. Satu negara patut satu akta kita mengambil tindakan kepada seluruh negara, bukan Sabah Sarawak. Jadi kalau Sabah Sarawak dia punya kementerian mungkin lemah, jadi rakyat yang menderita. Terima kasih Muhammad. Jangan bimbang putatan, saya jawab. Ya Muhammad, saya nak maklumkan tadi bahawa Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966, iaitu Akta 118, tidak berkuat kuasa di Sabah dan Sarawak. Tapi cadangan yang berhormat itu akan saya bawa balik kepada kementerian. Kerana kita kena berbincang dengan pihak kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Gombak pun sedia maklum, tahu bahawa kerajaan negeri Sabah dan Sarawak dia mempunyai peruntukan perundangannya sendiri. Dan menjawab kepada akta yang telah pun kita buat pindaan yang akan dikuat kuasa pada bulan Jun 2014, saya nak memberikan keyakinan kepada yang berhormat Kalabakan. Di bawah section-section terdapat 7 section yang akan dibuat pindaan. Yang pertama di bawah section 3, iaitu tafsiran pemaju perumahan, seperti yang saya sebutkan kepada soalan yang berhormat daripada Puchung tadi. Dia merangkumi pihak politisasi dan juga pegawai penerima. Di bawah section 6, saya sebutkan sekali lagi, deposit lesen pemajuan perumahan yang berhormat, kita pindah daripada 200,000 kepada 3% daripada anggaran kos pembinaan fizikal dan termasuk juga kos yuran profesional, tetapi ini tidak termasuk kepada harga kos tanah. Dan pindaan kepada section 7B bagi maksud section 7, 8, 8A, 11 dan 12, pemaju perumahan berlesen termasuk mana-mana pemaju yang lesennya telah tamat. Kita masukkan pindaan-pindaan ini supaya tindakan yang lebih tegas akan dapat dilakukan. Kerana kita tahu yang berhormat, dalam Akta 118 dahulu ada ruang-ruang yang boleh diambil kesempatan oleh pihak pemaju-pemaju perumahan. Maka kerana itu pindaan-pindaan ke atas section ini dibuat. Dan bagi section 8, pembeli secara individu boleh memohon untuk menamatkan mana-mana perjanjian jual beli yang saya sebutkan tadi. Dan di bawah subsection 16A, tuntutan kepada tribunal TTPR bagi merangkumi pemaju perumahan yang tidak berlesen. Dan bagi subsection 16AD-1, kadar penalti dinaikkan daripada tidak kurang kepada 10,000 dan hendaklah tidak melebihi daripada 50,000. Dan yang terakhir di bawah section 24(2), kita naikkan kadar penalti maksimum bagi setiap kesalahan di bawah mana-mana peraturan daripada penalti sebanyak 200,000 kepada penalti sebanyak 500,000. Saya fikir dan saya yakin yang berhormat, dengan pindaan-pindaan kepada section-section yang ada di bawah Akta 118 ini, saya tidak fikir pemaju akan berani untuk mengambil kesempatan dengan membuat pembeli menjadi derita akibat daripada perbuatan mereka. Terima kasih yang berhormat.